Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tingkatan 5 2021? Hari ini adalah hari Khamis bersamaan dengan 5 hari bulan 3 2021. Okey, hari ini Ustaz nak masuk pelajaran 11. Okey, semalam kita buat pelajaran 8. Okey, pelajaran 9 Ustaz akan buat esok. Pelajaran 10 Ustaz akan buat hari Ahad. Untuk hari Khamis, untuk hari Khamis hari ini kita akan ambil tajuk yang ke-11, iaitu solat sunat istikharah dan solat sunat tasbih. Okey, solat sunat istikharah. Apa yang dimaksudkan dengan solat sunat istikharah? Okey, maksud dan solat sunat istikharah dari maksud dia ialah solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Itu maksud dia. Maksudnya bila kita dalam dilema nak memilih apa-apa perkara, dia tidak semestinya nak memilih jodoh saja. Bahkan kalau kita nak memilih sekecil-kecil perkara, kita disunatkan untuk menunaikan solat istikharah. Okey, hukum solat istikharah ialah sunat. Dalil nakli solat sunat istikharah. Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kami tentang istikharah. Baginda bersabda, yang bermaksud, jika salah seorang daripada kalian gusar tentang sesuatu perkara, maka dirikanlah solat sunat 2 rakaat selain daripada yang difardukan. Maksudnya ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengenai solat sunat istikharah. Okey, seterusnya. Apakah kaifiat menunaikan solat sunat istikharah? Mula-mula kita niat. Lafaz niat, usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bilangan rakaat adalah 2 rakaat. Cara pelaksanaan adalah bersendirian, bukan berjemaah. Bacaan dalam solat. Rakaat pertama, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Selepas baca surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun atau surah lain. Selepas membaca surah lain, menyempurnakan rukun-rukun yang selain sehingga menyempurnakan rukun-rukun yang lain sebelum kita naik balik kepada rakaat yang kedua. Seterusnya bila rakaat kedua, baca surah Al-Fatihah sekali lagi, lepas tu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ataupun tak nak baca surah Al-Ikhlas pun tak apa, baca surah-surah lain. Selepas habis semua tu, kita selesaikan rukun-rukun yang lain sehinggalah kita memberi salam. Selepas kita bagi salam, kita berdoa dengan doa yang sesuai. Itu adalah bagaimana kita nak menunaikan solat sunat istikharah. Senang sahaja. Sekarang Ustaz nak pergi kepada hikmah menunaikan solat sunat istikharah. Bila kita sebut hikmah, dia adalah sama dengan kebaikan ataupun keistimewaan menunaikan solat istikharah. Di sini Ustaz datangkan 3 hikmah menunaikan solat sunat istikharah. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat pergantungan. Yang nombor 2, hikmah nombor 2 ialah mendidik umat Islam agar sentiasa memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam membuat keputusan.
Okey, dan yang ketiga ialah menjauhkan diri kita daripada perbuatan syirik dengan memohon bantuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti seperti benda-benda yang kurafat, ataupun seperti berjumpa bomoh, menanyakan amalan, ramalan dan sebagainya. Itu adalah perbuatan syirik. Dengan solat istikharah, maka itu menunjukkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala melakukan amalan sunat ini untuk memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, di sini Ustaz cuba bawakan contoh doa istikharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar Jabir bin Abdullah dengan doa ini. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam kepada sahabat Jabir bin Abdullah untuk berdoa ketika solat istikharah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamu al-ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna haza al-amra. Okey, al-amra, lepas tu memohon dalam mohon apa yang kita nak mohon. Okey, lepas tu sambung lagi, khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, au khairun li fi ajili amri wajilihi faqdurhu li wa yassirhu li wa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna haza al-amru. Maksudnya sekali lagi kita bagi tahu apa permohonan kita. Okey, syarrun li fasbirhu anni wasrifhu anhu. Waqdur liyal khaira haitsuma kana summa raddini bihi. Itu dalam bahasa Arab lah. Okey, kalau Ustaz cuba terjemahkan dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu dia bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk daripadamu dengan ilmumu, dan aku memohon ketetapan dengan kekuasaanmu, dan aku memohon diberikan daripada kurniaanmu yang engkau yang agung. Sesungguhnya engkaulah berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan engkau maha mengetahui perkara-perkara gaib. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui perkara ini, sebut perkara apa, contoh kita nak beli apa, ataupun contoh kita nak pilih, kita ada masalah, kita nak pilih jalan A ke jalan B, sebut pada Allah SWT dalam doa ini. Ialah sesuatu yang baik kepadaku dalam agamaku, kehidupanku dan akibat perbuatanku ini, atau baik dalam waktu terdekat ini dan masa depan, maka tetapkanlah dan permudahkanlah untukku, berkatilah aku dengannya, dan apabila engkau mengetahui perkara ini, sebut sekali lagi, tidak baik untukku, jauhkannya daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya. Tetapkanlah kebaikan kepadaku di mana-mana sahaja kebaikan ini berada, dan redakanlah aku dengannya. Itu adalah contoh doa yang diajarkan sendiri oleh Rasulullah SAW kepada sahabat. Okey. Jadi itu berkaitan dengan solat istikharah. Okey, sekarang Ustaz nak masuk
kepada solat yang kedua, iaitu untuk tajuk ini ialah solat sunat tasbih. Okey, apa yang dimaksudkan dengan solat sunat tasbih? Solat sunat tasbih ialah solat sunat khusus yang mengandungi bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. Hukum solat tasbih ialah sunat. Okey, tasbih sebanyak 300 kali. Okey, macam mana bacaan tasbih? Ustaz nak tanya. Okey, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu adalah tasbih yang lengkap. Sebanyak berapa kali kita kena baca? 300 kali. Itu yang panjang. Kalau tasbih yang pendek, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu sahaja. Sebanyak berapa? Sebanyak 300 kali dalam solat kita. Okey. Dalil nakli solat sunat tasbih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Abbas radhiyallahu anhu tentang amalan yang dapat menghapuskan dosa. Amalan solat sunat tasbih ini adalah salah satunya amalan menghapuskan dosa. Okey. Maksud hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah engkau solat sebanyak 4 rakaat. Engkau baca pada setiap rakaat Al-Fatihah dan surah. Apabila engkau telah selesai membacanya pada rakaat pertama dan ketiga, dan ketika itu engkau masih berdiri, maka ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian engkau rokok dan bacalah zikir tersebut sebanyak 10 kali lagi. Bacalah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali lagi. Okey, kemudian engkau bangkit daripada rokok dan baca sebanyak 10 kali lagi. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 10 kali lagi. Okey. Kemudian engkau sujud dan bacalah 10 kali lagi. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 10 kali ketika sujud. Okey, kemudian engkau bangkit daripada sujud, baca sebanyak 10 kali. Baca 10 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Okey, baca 10 kali lagi. Kemudian engkau sujud semula, baca sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud, bacalah sebanyak 10 kali lagi. Kesemuanya adalah 75 kali yang engkau lakukan sebanyak 4 rakaat. Okey. Kalau engkau mampu untuk menunaikannya, maka lakukanlah sehari sekali. Jika tidak mampu, maka lakukanlah pada setiap hari Jumaat. Kalau tidak mampu juga, lakukanlah sebulan sekali. Jika tidak mampu, lakukanlah sekali seumur hidup. Okey. Apakah hikmah menunaikan solat sunat tasbih? Hikmah menunaikan solat sunat tasbih. Okey, bila sebut hikmah, ia adalah kebaikan ataupun keistimewaan. Sama je, hikmah, kebaikan, keistimewaan, benda yang sama. Hikmah menunaikan solat sunat tasbih sama macam kebaikan menunaikan solat sunat tasbih. Okey, yang pertama, apakah kebaikan dia? Ialah yang pertama, mendapat keampunan kerana mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meraih ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana banyak bertasbih. Yang ketiga, memberi ketenangan jiwa kerana banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apakah kaifiat solat sunat tasbih dengan satu salam? Okey, macam mana kaifiat ni? Kaifiat ni macam mana kita nak melakukan solat sunat tasbih itu? Okey. Niat. Lafaz niat 4 rakaat. 4 rakaat 1 salam. Maksudnya dia macam solat subuh, macam solat zuhur asar 4 rakaat dengan 1 salam. Okey, usolli sunnatan tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Maksud
Sahaja aku solat sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Bilangan rakaat 4 rakaat dengan 1 salam sekiranya dilakukan pada waktu siang. Okey. Kalau kita waktu siang kita solat sebanyak 4 rakaat 1 salam. Okey. Okey. Sebab maksud dia 4 rakaat, 1 rakaat itu kita dapat habiskan 75 tasbih. 4 rakaat tu 300 tasbih. Itu maksud dia solat sunat tasbih. Kalau kita nak buat pada waktu siang, kita kena buat 4 rakaat 1 salam. Kalau kita nak buat pada waktu malam, kita kena buat 4 rakaat 2 salam. Okey. Okey, cara pelaksanaan dia, bersendirian atau berjemaah. Solat sunat tasbih dia tak sama dengan solat sunat istikharah. Solat sunat tasbih boleh dilakukan sama ada bersendirian atau berjemaah. Okey, rakaat pertama macam biasa, baca surah Al-Fatihah. Lepas baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun. Kalau tak nak baca surah Al-Kafirun, boleh baca surah-surah yang lain. Lepas tu bertasbih sebanyak 15 kali. Maksudnya, lepas baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun, lepas tu bertasbih sebanyak 15 kali. Selepas tasbih 15 kali, kita rokok. Selepas dalam keadaan kita rokok itu, kita bacalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kita lepas baca rokok tu, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Okay, lepas tu kita beriktidal, Sami Allahu liman hamidah. Berdiri kan, beriktidal. Masa tu dalam keadaan lepas kita iktidal tu, kita tasbih pula 10 kali. Lepas kita pergi sujud, daripada berdiri beriktidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, baca 10 kali tasbih, Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, baca 10 kali. Lepas tu rokok, lepas tu sujud. Dalam keadaan sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita baca lagi 10 kali tasbih. Okey, lepas sujud kita duduk bangkit dalam keadaan duduk antara dua sujud. Kita baca apa? Rabbi firli warhamni Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lepas tu kita baca 10 kali tasbih. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 10 kali. Lepas tu kita sujud kali kedua tasbih sebanyak 10 kali. Baca sujud Subhana rabbiyal a'la. Lepas tu kita baca 10 kali tasbih. Barulah kita bangun untuk rakaat yang kedua. Okey, rakaat kedua kita baca Al-Fatihah, kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Selepas baca surah Al-Ikhlas, selepas baca surah Al-Ikhlas, rakaat kedua tu kita baca pula tasbih 15 kali. Lepas baca tasbih 15 kali, rokok, iktidal, sujud, duduk di antara sujud kedua. Sebelum kita naik rakaat yang ketiga, itu sama seperti rakaat yang pertama. Baca 10, 10, 10, 10, 10. Okey, bila tiba rakaat yang ketiga, kita baca surah Al-Fatihah. Lepas rakaat yang ketiga, lepas baca surah Al-Fatihah ni, tak perlu baca surah dah lah. Kita terus tasbih sebanyak 15 kali. Dan seterusnya rokok kita tasbih 10 kali, iktidal kita tasbih 10 kali, sujud kita tasbih 10 kali, duduk di antara dua sujud kita tasbih 10 kali, sujud kedua selepas duduk di antara dua sujud pun kita tasbih 10 kali. Lepas tu kita bangkit lagi untuk solat untuk rakaat yang keempat. Rakaat yang keempat pun sama seperti rakaat yang ketiga. Baca Al-Fatihah dulu. Selepas baca Al-Fatihah baru kita tasbih sebanyak 15 kali sebelum kita rokok. Dan dalam keadaan kita rokok, kita baca 10 kali tasbih. Ketika iktidal baca lagi 10 kali tasbih.
ketika sujud kita baca lagi 10 kali tasbih. Kita duduk di antara dua sujud, kita baca lagi baca lagi tasbih 10 kali, dan kita sujud kedua bertasbih lagi kita 10 kali. Okey. Ustaz ulang sedikit tentang rakaat. Rakaat pertama duduk istirahat sebelum bangun rokok. Rakaat kedua bertasbih sebanyak 10 kali. Maksudnya duduk istirahat sebelum bangun. Maksudnya lepas kita sujud tu, kita bangun. Rakaat pertama duduk istirahat sebelum kita nak bangun tu, kita untuk bangun untuk rakaat kedua, kita perlu bertasbih sebanyak 10 kali. Rakaat kedua, masa kita duduk tashhadah awal, at-tahiyah tu, dan kita membaca tahiyat, kita tasbih pula 10 kali selepas baca tahiyat. Rakaat ketiga kan, rakaat kedua tu dia ada tahiyat awal kan. Baca dulu tahiyat awal. Lepas tahiyat awal, lepas sujud tu kita bangun, kita baca dulu tahiyat awal. Lepas tahiyat awal baru baca tasbih 10 kali, barulah kita naik. Naik rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga pula duduk istirahat sebelum bangun. Untuk rakaat keempat, kita daripada sujud kita bangun, duduk istirahat dulu. Sambil duduk istirahat tu, kita baca tasbih 10 kali, barulah kita bangun. Dan rakaat keempat, kita duduk tasbih akhir, duduk tasyahadah akhir, dan membaca tahiyat. Dan lepas baca tahiyat terakhir, kita membaca tasbih 10 kali. Selepas itu kita memberi salam. Itu adalah macam mana kita nak laksanakan solat sunat tasbih 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam di waktu siang. Macam mana pula kita nak solat sunat tasbih dengan 2 salam? Niat pun berbeza. Niat dia usolli sunatan tasbih rak'ataini lillahi ta'ala. Diniatkan setiap 2 rakaat 2 rakaat. Bilangan rakaat semuanya adalah 4 rakaat, tapi dengan 2 salam sekiranya dilakukan pada waktu malam. Kalau kita waktu malam solat sunat tasbih, maka kita lakukan pada waktu malam. Cara pelaksanaan dia bersendirian ataupun berjemaah. Rakaat pertama sama, baca surah Al-Fatihah, lepas tu baca surah Al-Kafirun, selepas itu bertasbih sebanyak 15 kali. Ketika rukuk kita ni rakaat pertama ketika rukuk kita baca tasbih 10 kali. Ketika i'tidal kita baca tasbih 10 kali. Ketika sujud kita baca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara dua sujud kita baca tasbih 10 kali. Ketika sujud kedua bertasbih sebanyak 10 kali. Rakaat pertama duduk istirahat dulu. Lepas kita bagi salam, bagi sujud yang terakhir tu, sebelum kita naik ke rakaat yang kedua daripada sujud. Kita sujud rakaat pertama yang last tu, sebelum kita naik tu kita duduk istirahat dulu. Sebelum bangun untuk rakaat kedua, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Lepas tu rakaat kedua. Rakaat kedua kita membaca surah Al-Fatihah. Selepas baca surah Al-Fatihah, kita baca surah Al-Ikhlas. Selepas itu kita rokok, baca 10 kali tasbih. I'tidal, baca 10 kali tasbih. Bertasbih dulu 15 kali selepas baca surah tadi. Lepas tu kita rokok, bertasbih 10 kali. I'tidal, bertasbih 10 kali. Sujud, bertasbih 10 kali. Duduk di antara dua sujud, bertasbih 10 kali. Sujud kedua, bertasbih 10 kali. Duduk lepas sujud terakhir tu, kita bangun, tapi nak bangun untuk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Lepas baca tahiyat,
tasbih sebanyak 10 kali. Lepas tu barulah memberi salam. Tu baru selesai 2 rakaat. Okey, lepas tu baru buat lagi 2 rakaat. Cara-cara yang sama macam Ustaz terangkan tadi untuk solat tasbih pada waktu malam. Okey. Begitulah cara macam mana kita nak melakukan solat sunat tasbih. Jadi bila kita sebut tentang ibadah fiqh ataupun ibadah dalam pendidikan Islam, hari ni kita belajar pengetahuan tentang macam mana nak solat istiqarah dan macam mana kita nak solat tasbih. Okey, Ustaz nak murid-murid cuba laksanakan solat sunat istiqarah dan solat sunat tasbih di rumah masing-masing. Jika ada persoalan, boleh tanya Ustaz. Dan Ustaz ada sediakan soalan. Ustaz harap dapat jawab soalan yang Ustaz berikan dalam Google Form. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.